Hello, hi and welcome back to my channel. For those yang baru dalam channel ni, korang jangan lupa tekan button like and subscribe. And I just nak remind you guys, macam biasa, kalau korang nak share story dengan I, korang just DM je I dekat Instagram. Link dekat description box dekat bawah. Okay guys, without wasting any time, let's roll the intro. Kisah yang kedua ni, dia agak ringkas je guys. Dan kisah ni dikongsikan oleh Ana tentang kawan baik dia Mira yang suka sangat beli barang bandel. So ada satu hari ni, diorang berdua ni pergi dekat satu kedai bandel yang terletak dekat Raub Pahang. Okay. Waktu tu si Mira ni, kawan baik Ana ni, memang suka sangat beli baju-baju, beli seluar dekat bandel tau. So diorang pun decide lah untuk pergi dekat kedai tu. So bila diorang dah tengah pilih-pilih tu, tiba-tiba Mira ni, dia berkenan ada satu baju hoodie ni, memang cantik gila guys. Ana cakap baju yang Mira pilih tu like macam nice, memang cantik, memang nampak baru sangat. So Mira pun decide lah untuk beli hoodie tu. Waktu dia nak beli tu, dia memang dah nampak ada like macam kesan merah dekat bahagian tengkuk hoodie tu tau, like macam kesan darah. Tapi dia cakap dekat Ana, tak apalah, aku beli je, balik nanti aku basuh je macam biasa. Okay. So dia pun decide lah, dah habis beli apa semua. Bila balik rumah tu, si Mira ni, dia pun basuh lah hoodie tu macam biasa, yang ada kesan darah dekat bahagian leher tu. So bila dia basuh, benda tu memang hilang guys, bukan tak hilang, kesan darah tu memang hilang bila kena basuh. Okay. So sampailah ada satu hari ni, waktu malam, si Mira ni, dia rasa macam ada benda yang mengganggu dia tau. Dan sampailah dia mimpi, dan dalam mimpi dia tu pula cakap, aku nak barang aku. Waktu tu dia kata dia memang tak boleh tidur sebab mimpi tu sangat-sangat mengganggu dia tau. So sampailah dia call si Ana ni untuk bagi tahu pasal mimpi dia time tu juga. So selama seminggu guys, dia kerap mimpi benda yang sama. Sampailah si Mira ni memang tak tahan sangat-sangat dah, dia bagi tahulah dekat ibu dia pasal mimpi dia tu. So ibu dia ni sebagai seorang ibu, dia pun rasa macam tak sedap hati lah kan. So dia pun nak bawa lah si Mira ni pergi jumpa dengan seorang ustaz ni dekat situ jugalah. Tapi yang teman dia, Ana ni pun teman sekali. So diorang decide untuk pergi 3 orang waktu tu, si Ana, Mira dengan ibu Mira ni. Okay. Sampailah diorang jumpa seorang ustaz ni, nama dia Ustaz Adam. Okay, waktu tu Ustaz Adam ni, dia tanya dekat si Mira ni, awak ada beli apa-apa barang dari mana-mana kedai terpakai tak waktu tu? So si Mira ni dengan confident dia cakap memang tak ada. Sebab maybe time tu dia dah lemah semangat sangat sampai dia dah tak dapat nak berfikir. So nasib baiklah si Ana ni ada dekat situ. So Ana ni pun cakap, bukankah hari tu aku ada teman kau beli barang dekat kedai bandel, baju hoodie tu? Kan kau cakap dekat bahagian tengkuk dia ada kesan darah. Time tu lah baru si Mira ni dia ingat yang dia ada beli barang dekat kedai bandel. So dia pun bagilah tahu ustaz tu. Lepas tu ustaz tu pun nak tengok lah kan baju tu macam mana. So bila ustaz tu pegang baju tu, dia rasa macam ada sesuatu pasal baju tu. So dia pun tanyalah dekat Mira dengan Ana ni untuk pergi balik dekat kedai bandel yang diorang pergi hari tu. Korang nak tahu tak, sebenarnya waktu si Mira ni dia kena gangguan tu, dia pun adalah minta ustaz tu untuk berubatkan dia kan. Lepas dia bagi je baju tu, ustaz tu kata tak apalah, kita terus pergi untuk jumpa dekat owner kedai tu. Okay. Waktu esok tu diorang tak pergi lagi. 2 hari lepas tu baru ustaz tu ada masa untuk pergi dekat kedai bandel tu dengan diorang bertiga ni. Okay. Waktu sepanjang sebelum ustaz tu pergi untuk jumpa pemilik kedai bandel tu, ustaz tu berubatkan si Mira ni. Korang nak tahu tak, Mira tu setiap hari selama 2 hari tu memang dia tidur dengan adik dia je. Waktu tu ustaz tu suruh renjes katil ataupun renjes tilam tu guna air yang dia bagi. Okay. Sampailah 2 hari ke 3 hari lepas tu, diorang berempat ni pergilah dekat kedai bandel tu balik. Okay. Waktu tu ustaz tu dia directly tau, memang tanya terus owner kedai bandel tu, awak tahu tak baju ni awak dapat daripada mana? Okay. Waktu tu si Ana ni kata,
pemilik kedai bandar ataupun owner dia tu, muka dia like macam nak menipu ustaz tu tau. Tapi disebabkan ustaz tu dia pandai untuk berkata-kata, dia belik sikit ayat dia, sampailah owner kedai tu mengaku yang sebenarnya guys, baju yang dia jual dekat customer dia dekat kedai tu, which is baju yang si Mira ni beli pula, sebenarnya adalah baju orang aksiden motor. And disebabkan itulah kesan darah tu still ada lagi dekat bahagian leher hoodie tu. Okay. Waktu tu ustaz tu dia terus bersihkan baju tu macam biasa dan dia pulangkan balik dekat owner tu, dan dia cakap dekat owner tu supaya pulangkan balik baju ni dekat empunya keluarga orang yang meninggal tu. Supaya orang-orang lain dah tak beli baju tu ataupun dah tak terkena gangguan daripada orang yang meninggal tu. Okay. Korang tahu tak, start daripada situlah si Mira ni, dia selama seminggu tu dia memang tak boleh tidur. Sebabnya dia teringat yang sebenarnya dia pakai baju orang yang meninggal dah, kiranya orang yang meninggal dunia. Waktu tu seminggu memang dia tak boleh tidur langsung. And seminggu tu juga ustaz tu try untuk rawat si Mira ni, dan after 1 week lepas tu finally Mira ni memang dah pulih dah macam biasa, memang dah tak ada apa-apa gangguan dah. Dan start daripada tu lah, daripada dia yang suka sangat beli baju-baju bandel ni, memang dia tak beli langsung ataupun dia tak jejak langsung dah dekat kedai-kedai bandel. So sebenarnya apa yang I nak cakap dekat korang kan, bukan I nak cakap dalam video ni korang tak payah nak beli baju-baju bandel, barang-barang bandel, bukan macam tu. Korang nak beli, boleh, korang belilah banyak mana korang nak beli pun sebab duit korang. Tapi sebelum korang beli tu, korang kena make sure barang yang korang beli tu memang tak ada apa-apa. Like macam korang kena check dulu baju tu, tiba-tiba korang beli ada kesan darah kan, dah tak like macam tak pasal-pasal dia korang menempah gangguan tu. So itulah kisah yang diceritakan oleh Ana berdasarkan kepada pengalaman kawan dia Mira yang beli baju daripada kedai bandel, dan baju tu sebenarnya adalah bekas orang yang aksiden. So kisah ni dikongsikan oleh Nana, dan kejadian ni guys dia berlaku 4 tahun yang lepas, waktu si Nana dia masih lagi study dekat EU. So nak dijadikan cerita, Nana dengan kawan baik dia 5 orang lagi ni, so kiranya termasuk dia 6 orang lah kan. Diorang ni jenis yang suka barang-barang bandel tau. Diorang memang fanatik, orang kata tu memang diorang suka sangat beli daripada kedai-kedai bandel. Sebab bagi diorang, barang dekat kedai-kedai bandel tu dia masih lagi elok. Even ada jenama yang like macam famous pun, dia still lagi nampak benda tu tak pernah orang pakai. So ada satu hari ni, waktu tu hujung minggu. Memang kalau hujung minggu diorang memang takkan ada kelas kan, kira macam antara hari Sabtu atau hari Ahad macam tu. So diorang decide untuk pergi jalan-jalan dekat uptown. So diorang berenam ni macam biasa, kalau pergi uptown je mesti diorang akan singgah dekat kedai-kedai bandar, sebab diorang memang akan beli benda-benda yang ada dekat kedai-kedai bandar tu kan. Tak kisahlah kasut, beg, apa semua memang diorang akan beli sebab harga dia pula murah kan. Boleh lah diorang as a student untuk beli benda tu. So nak dijadikan cerita guys, waktu diorang tengah jalan untuk pergi dekat uptown, kira diorang dah sampai dekat uptown tu, diorang tengah jalan-jalan, tiba-tiba si Nana ni dia cakap dia ternampak ada satu kedai bandel ni yang memang jual anak patung je dalam kedai tu. Dia tak ada kasut, tak ada baju, tak ada apa orang kata cap, memang tak ada. Yang dia jual cuma anak patung. So Nana antara 6 orang tu, si Nana seorang je yang suka anak patung daripada kedai bandel. So kiranya lagi 5 orang kawan dia ni macam bukan tak suka anak patung kedai bandel, diorang tak gemar sangat anak-anak patung tau. So si Nana je lah, dia memang suka sangat dengan teddy bear apa semua tu tau. So dia pun decide lah untuk masuk dekat dalam kedai tu. Waktu dia masuk dekat dalam kedai tu guys, dia kata kedai tu memang cantik, memang bersih, dan anak-anak patung yang dijual pun dekat dalam kedai tu nampak macam teratur je, tak ada pun like macam kotor-kotor apa semua, memang tak ada. Dia kata kedai tu memang perfect, memang bersih. Tapi cuma dia jual barang-barang bandel macam tu lah kan. So waktu tu si Nana ni macam dia macam terpukau tau. Dia macam like macam dia tergamam tengok anak-anak patung yang jual dekat kedai bandel tu, sebab dia kata memang cantik-cantik, memang comel-comel kan. Waktu tu Nana kata memang dia seorang je, kawan-kawan dia ni memang terpaksa tunggu dia semata-mata sebab dia tengah belik anak patung mana yang dia nak beli waktu tu. Sampailah Nana ni dia terpikat dengan satu anak patung ni yang dia rasa anak patung tu menarik bagi dia tau.
And kalau korang nak tahu, fizikal anak patung tu dia like macam color dia color soft blue macam tu, biru laut macam tu, dan dia berbulu-bulu sikit. Tapi apa yang menarik lagi perhatian si Nana ni, anak patung tu punya rambut macam rambut manusia guys. Dia daripada atas kepala tu sampai ke belakang macam rambut orang panjang macam tu lah, macam rambut seorang perempuan yang ada rambut panjang macam tu. Okay. And anak patung tu dia tak terlalu besar sangat, dia tak terlalu kecil pun tak sangat. Cuma Nana kata boleh lah untuk dia buat peluk time dia nak tidur. Okay. So dia pun buatlah pembayaran macam biasa. Dah bayar tu dia pun dengan kawan-kawan dia jalan-jalan lah lagi kat uptown, pergi makan apa semua. So diorang pun decide lah untuk balik rumah. Okay. Waktu diorang sampai kat rumah tu, Nana kata 2-3 hari lepas dia beli anak patung tu, dia rasa macam tak ada apa-apa yang berlaku pun. Okey je, kehidupan dia like macam biasa, macam hari-hari biasa dia. Okay. Sampailah ada satu malam ni, waktu tu orang pukul 12.30 malam ke pukul 1 pagi macam tu, Nana ni dia tengah tidur tau. Time tu dia kata memang nyenyak gila dia tidur sampai dah tak sedar apa dah. Tiba-tiba guys, dia rasa macam dada dia ni sesak nafas, like macam tak boleh nak bernafas. Dan dia rasa juga badan dia kena hempap dengan benda ataupun makhluk yang besar, tapi dia tak dapat describe benda tu macam mana. And korang nak tahu juga tak, dia punya leher guys kena jerut, like macam dia rasa macam leher dia ni ada orang jerut guna tali dan tarik ke belakang. Time tu dia kata dia memang dah tak boleh nak buat apa dah, cuma dia boleh like baca ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati je time tu. Okay. And esok tu dia like macam dia pun ceritalah dekat kawan-kawan, dekat housemate dia kan, apa yang jadi dekat dia malam tu. Dan kawan-kawan dia pun tak tahu, like macam tak dapat kenal pasti apa punca si Nana tu jadi macam tu. Okay. So ada satu hari ni, keesokan hari pula esok tu, waktu tu si Nana ni waktu petang lah tentu, dia tengah macam kemas-kemas rumah kan dekat ruang tamu apa semua tu. Waktu dia tengah penyapu tu guys, tiba-tiba dia nampak anak patung yang dia beli tu betul-betul ada dekat ruang tamu tau. Time tu dia dah rasa like macam ada something wrong somewhere, rasa macam tak sedap hati. Sebabnya seingat dia lah, dia memang tak ada bawa anak patung tu pergi dapur ke, pergi ruang tamu, memang tak ada. Dia memang akan letak dekat dalam bilik dia je, and anak patung tu akan ada dekat atas katil dia. And katil dia pula dah bereka, dan dia akan duduk yang katil yang belah atas tu, dan anak patung tu memang dia akan letak dekat penjuru katil dekat bahagian kaki macam tu. Okay. So Nana pun tanyalah kawan-kawan dia, ada tak korang ambil anak patung ni letak ruang tamu ke apa semua kan. Dan kawan-kawan dia cakap guys, memang tak ada langsung diorang sentuh anak patung tu. Tentu kalau nak fikir logik, Nana kata macam mana anak patung tu boleh ada dekat ruang tamu sedangkan dia memang letak dekat atas katil. Mustahil guys dia boleh untuk tergolek daripada atas katil pergi ke ruang tamu. Even Nana ni dia rasa pelik, tapi dia tak syak apa-apa lagi tahu pasal anak patung tu. And then every night guys, dia memang akan rasa badan dia sakit sangat-sangat. Lepas tu dia rasa macam ada sesuatu yang datang untuk ganggu dia setiap malam. Waktu tu dia memang dah tak tahan dah dengan gangguan tu, sebab gangguan tu like macam setiap malam akan ganggu dia. Dia macam susah untuk tidur dengan nyenyak macam tu. Okay. So ada satu malam ni, waktu tu Nana kata dia dah nyenyak tidur, and then tiba-tiba dia terjaga. And korang nak tahu tak, bila dia terjaga tu, dia ternampak anak patung dia tu tengah duduk, tengah position duduk tu dan menghadap ke dinding. Tentu Nana rasa dia memang dah rasa seram, sejuk sangat-sangat dah. Sebab ni kalau korang fikir logik lah, macam mana anak patung tu boleh duduk? Okay, kalau nak kata orang ubah position dia, maybe boleh jadi dia akan like macam position dia dalam keadaan duduk macam tu kan. Tapi seingat Nana lah, dia memang akan peluk je anak patung tu. Waktu dia terjaga tu je, sebabnya dia nak cari anak patung tu balik, sebab dia rasa macam dia tak peluk anak patung tu tau. Dan bila dia buka mata je, dia nampak anak patung tu sedang dalam position duduk dan menghadap betul-betul dekat dinding tentu. Tentu Nana dah rasa seram, sejuk, automatik dia rasa seram gila. Dia ambil je anak patung tu, dia terus campak dekat dalam bako pakaian dia. Dan waktu tu, esok tu pula, bila dia nampak anak patung tu dalam bakul pakaian tu, dia rasa macam anak patung tu suram. Like macam warna dia tu nampak macam lusuh, macam dah tak comel macam mula-mula dia beli dulu. And then kawan-kawan dia pula ada cakap, bila kawan-kawan dia tengok anak patung tu, kawan-kawan dia rasa macam ada sesuatu pasal anak patung tu.
Start daripada kejadian tu, Nana memang dah tak letak dah anak patung tu dekat dalam bilik. Dia akan letak anak patung tu dekat bahagian luar bilik dia, like macam dekat ruang tamu ke, tapi bukan dekat dalam bilik dah. Dan start daripada tu lah Nana kata memang dia tak kena hempap dah dengan apa-apa makhluk. Yang dia pun sendiri tak dapat nak describe makhluk tu macam mana. Okay. Tapi guys, semenjak dia letak dekat luar bilik tu, setiap malam around pukul 2-3 pagi macam tu, dia dengan kawan-kawan dia mesti akan dengar orang tengah ketuk pintu. Tapi ketukan tu bukan guna tangan tau. Okey, contohlah kan, kalau kita ketuk pintu, kalau guna tangan kita akan tahu kan orang ketuk guna tangan ataupun orang tendang guna kaki. Tapi Nana kata ketukan tu seolah-olah macam diketuk menggunakan kepala dan perlahan-lahan. Okey. So korang imagine sendirilah, kalau ketuk guna kepala, memang tangan tu memang dah dibalut. Benda tu apa? Korang boleh decide sendiri kan, korang maybe dah boleh fikir, maybe dah tangkap dah apa benda yang I maksudkan tu. Bila bangun pagi je, dia tengok anak patung tu memang akan berubah position dia tau. Daripada dalam bakul, kalau letak dalam bakul, dia akan duduk dekat luar. Kadang-kadang kalau dekat luar, dia akan duduk dalam bakul balik. Kadang-kadang separuh badan dekat dalam bakul, separuh badan dekat luar. Dan tu Nana kata dia memang dahsyat dah. Benda yang ganggu dia tu mesti ada kaitan dengan anak patung tu. Dan bila dia tengok anak patung tu betul-betul, dan rambut dia kan, rambut dia yang Nana kata memang dia tertarik dengan rambut anak patung tu, dia rasa macam rambut anak patung tu sebenarnya bukan rambut anak patung biasa. Kiranya itu sebenarnya like macam rambut manusia. Waktu tu Nana memang dah terdetik dah, mesti patung ni ada asal usul dia, dan maybe dulu anak patung tu dijual dengan harga yang agak tinggi. Sebabkan Nana dengan housemate dia tu memang dah tak tahan sangat dah dengan gangguan anak patung tu. So esok tu diorang terus decide untuk pergi balik dekat uptown tu dan cari kedai yang diorang beli anak patung tu tau. Okay. Waktu tu Nana sebenarnya dia tak nak pun like macam marah ke orang tu. Dia tak nak pun macam tu. Dia just nak tanya pasal asal usul teddy bear tu, like macam apa sebenarnya yang terjadi dekat anak patung tu. Tapi bila diorang sampai je untuk pergi balik dekat kedai tu, diorang tengok kedai tu memang dah tak ada guys. Like macam kedai tu dah ditutup macam tu. Memang tak ada orang dah. Memang tempat tu memang dah kosong. Kedai tu like macam orang tu memang dah tak akan buka dah. Macam diorang dah berpindah. Tapi Nana tak tahulah diorang berpindah ke kedai lain ke ataupun diorang tutup ke, memang Nana tak tahu. Tapi Nana dia like macam usaha juga untuk cari kedai tu balik. Tapi Nana kata dalam beberapa hari, nak dekat seminggu macam tu, diorang still tak jumpa kedai tu dekat mana. Maybe kedai tu dah pindah ataupun dia memang dah tutup. So kita tak tahulah kan pasal kedai tu macam mana. Tapi guys, korang jangan risau. Sebenarnya kedai tu wujud, cuma tak tahulah dia dah tutup ke, sebab macam yang Nana cakap awal, kedai tu memang tak ramai orang. So maybe disebabkan tu lah dia tutup kedai tu kan. Okay. So Nana pun dia terus ambil keputusan untuk buang je anak patung tu. Tapi dia harap memang tak ada siapa-siapa pun jumpa anak patung tu ataupun ambil anak patung tu balik rumah. Sebenarnya dia kata dia nak bakar tau, tapi disebabkan dia rasa takut, so dia just buang je anak patung tu. Okay. So tu je lah kisah yang dikongsikan oleh Nana. Sebenarnya pengajaran yang Nana dapat bagi dekat korang daripada kisah dia sendiri, kalau nak beli barang bandel, boleh guys, memang boleh sangat dialu-alukan untuk korang beli barang bandel. Bukan tak elok, ada je certain barang yang elok. Tapi kalau boleh elakkan daripada beli anak-anak patung ni. Sebabnya anak patung ni dia boleh ada benda lain untuk menumpang dekat anak patung tu tau. Dan kalau korang tengok sekarang, ada seorang ustaz ni, saya tak ingat dah, dia tengok hari tu viral, yang dia musnahkan anak patung yang besar gila sebab ada gangguan dekat anak patung tu. So tu je lah kisah yang dikongsikan oleh Nana untuk korang untuk video kali ni. Kisah yang kedua ni dia agak ringkas je guys, dan kisah ni dikongsikan oleh Ana tentang kawan baik dia Mira yang suka sangat beli barang bandel. So ada satu hari ni, diorang berdua ni pergi dekat satu kedai bandel yang terletak dekat Raub Pahang. Okay. Waktu tu si Mira ni, kawan baik Ana ni, memang suka sangat beli baju-baju, beli seluar dekat bandel tau. So diorang pun decide lah untuk pergi dekat kedai tu. So bila diorang dah tengah pilih-pilih tu, tiba-tiba Mira ni dia berkenan ada satu baju hoodie ni memang cantik gila guys.
Ana cakap baju yang Mira pilih tu like macam nice, memang cantik, memang nampak baru sangat. So Mira pun decide lah untuk beli hoodie tu. Waktu dia nak beli tu, dia memang dah nampak ada like macam kesan merah dekat bahagian tengkuk hoodie tu tau, like macam kesan darah. Tapi dia cakap dekat Ana, tak apalah, aku beli je, balik nanti aku basuh je macam biasa. Okay. So dia pun decide lah, dah habis beli apa semua. Bila balik rumah tu, si Mira ni dia pun basuh lah hoodie tu macam biasa, yang ada kesan darah dekat bahagian leher tu. So bila dia basuh, benda tu memang hilang guys, bukan tak hilang, kesan darah tu memang hilang bila kena basuh. Okay. So sampailah ada satu hari ni, waktu malam, si Mira ni dia rasa macam ada benda yang mengganggu dia tau. Dan sampailah dia mimpi, dan dalam mimpi dia tu pula cakap, aku nak barang aku. Waktu tu dia kata dia memang tak boleh tidur sebab mimpi tu sangat-sangat mengganggu dia tau. So sampailah dia call si Ana ni untuk bagi tahu pasal mimpi dia time tu juga. So selama seminggu guys, dia kerap mimpi benda yang sama. Sampailah si Mira ni memang tak tahan sangat-sangat dah, dia bagi tahulah dekat ibu dia pasal mimpi dia tu. So ibu dia ni sebagai seorang ibu, dia pun rasa macam tak sedap hati lah kan. So dia pun nak bawa lah si Mira ni pergi jumpa dengan seorang ustaz ni dekat di situ jugalah. Tapi yang teman dia, Ana ni pun teman sekali. So diorang decide untuk pergi 3 orang waktu tu, si Ana, Mira dengan ibu Mira ni. Okay. Sampailah diorang jumpa seorang ustaz ni, nama dia Ustaz Adam. Okay, waktu tu Ustaz Adam ni dia tanya dekat si Mira ni, awak ada beli apa-apa barang dari mana-mana kedai terpakai tak waktu tu? So si Mira ni dengan confident dia cakap memang tak ada. Sebab maybe time tu dia dah lemah semangat sangat sampai dia dah tak dapat nak berfikir. So nasib baiklah si Ana ni ada dekat situ. So Ana ni pun cakap, bukankah hari tu aku ada teman kau beli barang dekat kedai bandel, baju hoodie tu? Kan kau cakap dekat bahagian tengkuk dia ada kesan darah. Time tu lah baru si Mira ni dia ingat yang dia ada beli barang dekat kedai bandel. So dia pun bagilah tahu ustaz tu. Lepas tu ustaz tu pun nak tengok lah kan baju tu macam mana. So bila ustaz tu pegang baju tu, dia rasa macam ada sesuatu pasal baju tu. So dia pun tanyalah dekat Mira dengan Ana ni untuk pergi balik dekat kedai bandel yang diorang pergi hari tu. Korang nak tahu tak, sebenarnya waktu si Mira ni dia kena gangguan tu, dia pun adalah minta ustaz tu untuk berubatkan dia kan. Lepas dia bagi je baju tu, ustaz tu kata tak apalah, kita terus pergi untuk jumpa dekat owner kedai tu. Okay. Waktu esok tu diorang tak pergi lagi. 2 hari lepas tu baru ustaz tu ada masa untuk pergi dekat kedai bandel tu dengan diorang bertiga ni. Okay. Waktu sepanjang sebelum ustaz tu pergi untuk jumpa pemilik kedai bandel tu, ustaz tu berubatkan si Mira ni. Korang nak tahu tak, Mira tu setiap hari selama 2 hari tu memang dia tidur dengan adik dia je. Waktu tu ustaz tu suruh renjes katil ataupun renjes tilam tu guna air yang dia bagi. Okay. Sampailah 2 hari ke 3 hari lepas tu, diorang berempat ni pergilah dekat kedai bandar tu balik. Okay. Waktu tu ustaz tu dia directly tau, memang tanya terus owner kedai bandar tu, awak tahu tak baju ni awak dapat daripada mana? Okay. Waktu tu si Ana ni kata pemilik kedai bandar ataupun owner dia tu, muka dia like macam nak menipu ustaz tu tau. Tapi disebabkan ustaz tu dia pandai untuk berkata-kata, dia belik sikit ayat dia, sampailah owner kedai tu mengaku yang sebenarnya guys, baju yang dia jual dekat customer dia dekat kedai tu, which is baju yang si Mira ni beli pula, sebenarnya adalah baju orang aksiden motor. And disebabkan tu lah kesan darah tu still ada lagi dekat bahagian leher hoodie tu. Okay. Waktu tu ustaz tu dia terus bersihkan baju tu macam biasa dan dia pulangkan balik dekat owner tu, dan dia cakap dekat owner tu supaya pulangkan balik baju ni dekat empunya keluarga orang yang meninggal tu. Supaya orang-orang lain dah tak beli baju tu ataupun dah tak terkena gangguan daripada orang yang meninggal tu. Okay. Korang tahu tak, start daripada situlah si Mira ni dia selama seminggu tu dia memang tak boleh tidur. Sebabnya dia teringat yang sebenarnya dia pakai baju orang yang meninggal dah, kiranya orang yang meninggal dunia. Waktu tu seminggu memang dia tak boleh tidur langsung. And seminggu tu juga ustaz tu try untuk rawat si Mira ni, dan after 1 week lepas tu
finally Mira ni memang dah pulih dah macam biasa, memang dah tak ada apa-apa gangguan dah. Dan start daripada tu lah, daripada dia yang suka sangat beli baju-baju bandel ni, memang dia tak beli langsung ataupun dia tak jejak langsung dah dekat kedai-kedai bandel. So sebenarnya apa yang I nak cakap dekat korang kan, bukan I nak cakap dalam video ni korang tak payah nak beli baju-baju bandel, barang-barang bandel, bukan macam tu. Korang nak beli, boleh, korang belilah banyak mana korang nak beli pun sebab duit korang. Tapi sebelum korang beli tu, korang kena make sure barang yang korang beli tu memang tak ada apa-apa. Like macam korang kena check dulu baju tu, tiba-tiba korang beli ada kesan darah kan, dah tak like macam tak pasal-pasal dia korang menempah gangguan tu. So itulah kisah yang diceritakan oleh Ana berdasarkan kepada pengalaman kawan dia Mira yang beli baju daripada kedai bandel, dan baju tu sebenarnya adalah bekas orang yang accident. So tu je lah video kita untuk kali ni. For those yang belum tekan button like dan subscribe, korang boleh tekan sekarang, dan jangan lupa juga tekan bell notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang. Stay tuned on my next video. Bye.